Assalamualaikum, selamat datang dan bertemu lagi di Showline Space Studio dalam podcast Skrip Kosong. Sebelum mulakan dengan tetamu undangan pada episod kali ini, saya ingin mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan sepanjang kami mengendalikan temu bual atau sesi bual bicara dengan tetamu undangan. Pihak kami akan cuba untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan pada episod-episod akan datang. Saya tahu kelemahan saya bila saya bertutur dan saya cuba baiki. Kadang saya suka juga berkongsi koleksi peribadi saya macam kaset, CD dan lain-lain. Tujuannya, niat saya hanya untuk berkongsi dengan tetamu dan saya nak berkongsi apa yang saya beli, saya dengar dan saya rasa. Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Nurin Dayana. Boleh panggil D je. Dan sebelah saya bersama Abiwell. Okay, akan support saya atau teman saya untuk podcast kali ini di Skrip Kosong. Okay, untuk episod kali ni, kita bawakan seorang penyanyi legend, komposer. Dia jugalah komposer, Abiwell. Okay. Tulis lirik juga. Ya, penulis lirik dan pengalamannya hampir 40 tahun. So, selamat datang Abang Yazin Juniwan. Assalamualaikum semua. Rusty Blade, May, Rusty Blade. Tapi dan Yazin lebih dikenali Yazin Rusty Blade. Oh, Rusty Blade. So, ada dua band lah ni kiranya. Nanti kita cerita lepas ni. Okay. Bang, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Apa khabar? Lama tak jumpa lama. Handsome lagi Sekarang kita tak boleh dekat-dekat. Boleh. Kita jauh Nak dekat pun boleh. Saya sebenarnya lebih suka tak, dekat. nanti kamera tak boleh. Tak ada orang yang mengendalikan kamera. Okey bang. Saya nak memetik dua baris daripada lirik lagu yang abang tulis daripada lagu Rintangan Hidup Dunia. Bukan bintang yang dicari, tapi hakikat menceriakan diri. Tapi abang sebenarnya seorang bintang bang. Abang seorang rockstar, tapi hakikat hanya untuk menceriakan diri. Adakah untuk menceriakan diri ataupun abang ada maksud apa sebenarnya lirik tu? Padahal siapa nak tahu macam mana cara untuk tulisan. Bukan bintang yang dicari, tapi hakikat untuk menceriakan diri. Abang seorang bintang. Seorang bintang? Lirik abang tu. Bukan bintang yang dicari, abang ingat lirik itu kan? Okey. Bukan bintang yang dicari, tapi hakikat hanya untuk menceriakan diri. Tapi akhirnya abang seorang bintang. Bukan akhirnya, memang abang seorang bintang. Saya pun tak ada yang bintang. Saya penyampai je. Apa betul tahu satu hari abang akan jadi bintang? Yalah, tu yang mudah-mudahan akan berlaku dan ia berlaku, dan seterusnya saya kena belajar apa yang akan saya hadapi masa ke depan tu. Bila kalau kita berbual dengan orang lama ni kan, kita tak larilah daripada kisah-kisah sejarah yang dulu-dulu. So, permulaan daripada era sebelum lagi daripada Rusty Blade. So, apa yang saya tahulah kan, awal-awal line up dia agak surprise bang. Kenapa pula tu? Okay, pernah tak mengadakan persembahan dengan atau band show? yang awal, saya rasa abang ada line up yang kita ada terbaca. Ya. Ada star dalam tu. Betul ke? Pernah tak? Waktu saya dengar Rusty Blade sebelum Rusty Blade. Saya ada band saya sendiri. Tapi nama band tu akan agak terperanjat lah. Saya sendiri pun terperanjat. Sebab dia ada macam sumpahan. Tapi sumpahan tu daripada syurga. Heaven Curse. Heaven Curse. Waktu album tu, bukan album. Waktu dengan band tu, abang ada buat persembahan mana-mana ataupun main club tak? Waktu tu tak adalah. Saya banyak buat persembahan. Kita cuba menunjukkan bakat. Pada umumnya biasanya pada majlis-majlis kahwin yang ada sediakan band, kadang-kadang dengan yang hotel lagi pada saya, Charity, ada yang dengan Hanafi Warren. Jadi biasanya persembahan tu kira macam kita nak cuba bakat lah. Dari sanalah nama saya pelan-pelan dikenali lah. Masa abang dengan band tu, abang terfikir tak satu hari aku muzik atau nyanyian
akan jadi satu career? Langsung tak ada. Tak fikir pun? Cuma minat dia. Cuma main je? Saya minat sebab saya nampak show-show mereka ni semua kan yang dah ada nama, dah ada tempat pementasan mereka. Jadi macam suka, saya rasa macam saya jauh lagi lah. Jadi walaupun bagaimanapun saya minat menyanyi. Jadi adalah kawan-kawan yang minat juga main alat-alat muzik tu, kita bergabung sama. Cubalah macam mana, adakah orang-orang di tempat-tempat lain tu akan kenal kita ke tidak, atau tidak gemar ke apa, kita tak tahu lagi. Jadi cuma puaskan hati itu untuk melayani muzik yang kita ada. I see. Apa tu secara tepatnya tahun bila yang bermulanya abang dengan Rusty Blade secara tepatnya? Ia berlaku, Rusty Blade dia tubuhkan pada ujung-ujung 70-an. Saya baru dengan Heaven Curse tu pada awal 80-an. Tapi tak terkenal lah. Kami buat macam biasa yang buat persembahan di majlis kahwin. Jadi kadang-kadang expo tu nasib baik kita dapat main expo. Masa tu baru nak naik Heaven Curse tu bersama Rusty Blade, ada dia punya jadualnya. Maknanya abang ada 2 band lah masa tu? Tak ada. Sebenarnya saya belum lagi rapat dengan Rusty Blade. Belum tahu siapa Rusty Blade yang begitu. Tapi kenal lah, Rusty Blade tu memang salah satunya band yang eranya di dalam era 80-an. Waktu tu, sebelum tu dinamakan band-band yang lain sebelum kami itu adalah hard rock. Ini metal band dia lain, berbeza. Macam saya punya aliran saya itu lebih pada heavy metal. Waktu sebelum tu banyak hard rock, macam Deep Purple, Black Sabbath. Dia tak berapa keras. Tapi kalau heavy metal ni, dia ada speed, dia ada teknik pemain gitar tu. Biasanya pada era 80-an tu, 2 pemain gitar akan merentak. Sebelum tu satu gitar dia untuk rhythm saja. Ya, betul. Satu yang saya tahu kan. Jadi dia ada berbeza dia, ada perubahan dia. Dari sanalah pick upnya era tu. Harmoni gitar apa? Okay, sebab saya study banyak pada era yang kita nak menunjukkan lagu-lagu tu. Jadi di sanalah baru naik band-band. Misalnya saya masuk Rusty Blade sebab penyanyi harus nak keluar katanya. Maknanya original dia bukannya Yanzen lah? Bukan. Dia dah berapa? 2 tahun, 3 tahun gitu lah. Dia akhir 70-an tubuhnya Rusty Blade. Habis itu adalah konsert-konsert dengan Security, dengan Unwanted sebenarnya. Jadi dia macam baru nak naik. Sebab era tu diorang tak tahu lagi, banyak anak muda tak tahu lagi, sebab era CB adalah era 80-an. Era Sweet Charity dan Unwanted adalah di era 70-an. Bila metal masuk, kebetulan dan nasib kami pada itu adalah era 80-an untuk heavy metal. Kami memang heavy metal. Maknanya keluar tu tepat waktu lah. Saya masa itu keluar kebetulan 86 dengan Search, kita sama-sama keluar. Yang lain semua masa itu dia tu ada band. Ya, betul. Daripada sana barulah band-band yang terkenal tu ambil kontrak dengan masing-masing punya syarikat rakaman lah. Okey. Apa tu line up kalau ikut yang original Rusty Blade, Khalid Mobin lah. Ya, betul. Khalid Mobin. Tapi pengasasnya Zan yang main drum. Zan lah. Zan sebenarnya kawan lama saya. Tapi memang tak tahu, tak rapat. Cuma dia tinggal berdekatan dengan rumah saya. Belajar agama pun sama surau. Tapi kami tak dapat. Dia sekolah menengah, saya sama dengan dia. Satu kelas. Tapi bukan sama, ibaratkan saya ada kawan 2-3 orang di satu kelas. Dia ada kawan, macam tak campur lah. Tak geng. Bukan tak geng, tapi dia orang ada macam apa, dia panggil grup sendiri lah, tapi satu kelas. Okay. Jadi saya tak dapat dengan dia. Bila waktu muzik tu macam, kau satu kelas? Iyalah. Ustaz ya sama. Jadi bila dia undang saya atau cuba nak dapatkan pengganti penyanyi, dia orang macam nampak ada bakat saya kat situ, offer saya lah. So okey, saya ikut je lah. Saya pun join. Tapi Heaven Curse sebenarnya bukannya band saya yang saya tubuhkan. Dia macam-macam pastime lah, semua kerja. Tak macam tumpukan macam 80% pada muzik lah. Sebab apa saya cakap 80%? Sebab ada yang kerja ke tidak, boleh pergi jauh ke, tak ada. Rusty Blade bila dapat offer yang first album tu, kami tak sangka yang album tu dapat ada perhatian pada orang ramai. Pasal kita zaman tu kita perlu buat satu lagu atau 2 untuk syarikat rakaman tu confident dengan artis atau siapa-siapa. Sebab bila dia berjaya, dia akan sign kontrak betul-betul. Saya tak tahu apa-apa pasal ini lah. Dia kita okey lah. Lepas itu dia perkenalkan studio seperti macam kita yang penonton nampak di studio rakaman ke apa kan. Saya baru belajar. Tapi bila meletup, nak sign kontrak yang selanjutnya, dia bilang, wah apa ni?
rupanya kami dapat perhatian daripada Malaysia. Bila dah meluas, bila album yang betul keluar, baru dah yang serious thing kami. Itu dia, dari sanalah saya cadangkan untuk semua berhenti kerja yang apa yang sekarang melakukan. So, satu manager restoran. Izan adalah satu manager yang berkongsi bersama abang ipar dia, satu komedi besar. Oh, maknanya masing-masing dah ada kerja, dah ada kerja masing-masing. Okay. Jadi kalau nak lepas kerja, kita fikir 2-3 kali lah. Kalau nak tulis muzik tak ada jaminan apa-apa. Ya, betul. Kalau berjaya terus. Seperti mana saya rasa sebagai seni ni, kalau orang ramai minat kita kena hati-hati, jaga-jaga dengan segala aspek. So kena hati-hati lah. Maknanya kena be a professional lah. Pandai bawa diri lah. Ada yang buat silap, tapi semua akan buat silap. Saya buat silap, jadi kita betulkan apa kesilapan itu dan bajukan untuk industri kita. Tahun 1986, Rusty Blade 786, Ikra Perwira. Ni album ni reissue. Tapi kalau album yang asal ada sejarah dia. Ada 5 lagu dan ada lagi 3 artis kompilasi. Jad dengan ada lagi 2 artis kan. 786 Ikra Perwira. Dulu saya tahu juga tengok 786 ni apa dia orang ambil 786 ni. Yang ada dekat kedai mamak 786 kan. Masuk 786 pada abang sendiri. 786 Ikra Perwira. Saya bersyukur sebab album ni album pertama. Biasanya kalau kita beragama Islam, apa saja kita nak mulakan adalah Bismillahirrahmanirrahim. So dalam Bismillah tu ada yang Rahman, ada Rahim. So Rahman ada di 2 pasangan Rahman Rahim untuk lelaki dan perempuan. Jadi untuk semua rakyat ataupun semua peminat kami, inilah kelahiran pertama. 786 adalah Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah je pendekkan. Lagi pendekkan lagi dari 786 supaya bila kita nak tulis ke dalam maknanya 786 tak boleh masuk ke bilik tandas. Tak ada. Jadi kita yang seorang ni saya nak sebut pun korang kena research sendiri sebab 7 adalah Bismillah, 8 adalah Allahu Akbar dan 6 adalah rukun iman. Jadi itulah asas kita kena hidupkan diri kita dan seterusnya pada umumnya dengan rakyat atau dengan peminat kita kena stand by ni lah. Bismillah, Allahu Akbar, rukun iman. Kalau tanpa ini memang boleh goyang hidup kita. Ya, betul. Lirik lagu tu memang abang yang buat kan? Keseluruhannya yang ini semua saya buat. Sebab saya dapat ilham ni, kalaulah ini satu album baru ataupun seterusnya akan berjaya, baik kita dapatkan segi muzik dan juga suara untuk nyanyian dalam muzik tu dan juga lirik yang nak sampaikan supaya dia akan membawakan nilai untuk apa persembahan. Itu yang penting, saya rasa itu yang penting. Tak payah nak copy lah, macam kita sering dengar lagu luar kan, kita bawa lagu luar. Tapi kau sendiri takkan kita nak buat lagu sendiri yang berkonsepkan apa dia panggil copy lagu orang. Kopi daripada lagu yang kita dengar. Lebih baik kita dapatkan ilham tu dengan sendirinya. Main drum pun saya sendiri. Tak ada macam aku suka roll gini. Tak ada. You main macam apa you rasa sedap. You main bass pun kena sesuaikan apa dalam susunan ataupun susunan muzik itu. Sama juga macam solo. You kena macam solo tu macam you bersembahkan you punya teknik you main tu. Mesti you punya teknik. Bukan daripada yang you dengar sebelum itu. Yang mana yang tak faham. Jadi saya suruh orang faham sebab apa? Bila kita dalam studio, bila cakap feel tu apa? Feel itu adalah rasa. Bila kita rasa dalam makan, sedap ke tak sedap. Tapi kita nyanyi, kena sedap. Kalau tak sedap, memang you takkan laku. Orang tak suka. Orang komen macam-macam. Baik kerja layar lah. First time saya beli dulu kaset tahun 86, Ikra Perwira. Terima kasih. Saya rasa tepat waktu muzik macam begitu. 86 kita punya scene yang mak rock apa, dia nak muzik yang lebih heavy. Bila kita dengar lagu Ikra Perwira ni memang heavy bang. Dia heavy metal lah. Kita memang suka. Akhirnya ada band yang buat muzik macam itu. Dah tahun tu juga keluar Battle of the Band, ada band yang heavy juga. Jadi saya rasa memang tepat waktu band Rusty Blade keluar. Kita macam bersyukur lah sebab itulah era sebenarnya dulu macam 60-an kan. Macam Pop Ye ke kan. Lepas tu dah tukar era sebab tu rock. Rock memang ramai tu macam dulu siapa Blues Gang, lagi siapa saya boleh ingat Sweet Charity. Bila diorang dipersembahkan dalam pentas untuk peminat diorang, memang luar jangkaan lah.
Daripada sana pick upnya orang suka rock. Memang dalam 70-an, 80-an, minta maaf saya cakap, memang rock memang Rock yang sapu lah. memang itulah demi era. Kena nak masuk dandut, kena masuk. Minta maaf aja kena pergi Indonesia lah. Kalau nak teruskan dengan dandut. Memang nak buat pun memang tak boleh challenge. Bukan kita syukur sebab itulah era sebenarnya. Bukan kami tahu sebab yang pendengar dengan kami sama kerjasama tahu. Ibarat gitulah. Jadi masyarakat bila lagi ada satu yang baru dalam hidup orang. Bila kena rock, tu sebab bila saya buat lirik, saya mengharapkan supaya lirik tu tak macam lirik lama. Atau lirik yang English yang diorang dengar. Semua tu banyakkan dia mencetuskan dada, seks. Jadi kami bukan macam itu punya budaya. Sebaik-baiknya saya carilah budaya apa. Saya dapatlah tu ilham, alhamdulillah. Saya nak perjuangan punya lagu. So lahirlah sebuah lagu Ika Perwira. Dan sinambungannya adalah Melaka yang memberikan saya semangat untuk pandika-pandika yang berjayakan Melaka. Tapi sedihlah Melaka tak ada sultan. Tapi namun itu adalah satu sejarah yang kita sampai sekarang masih pegang. Saya yang mewakili untuk mengenalkan atau yang baru-barunya keluar filem baru siapa itu? Datuk ni Satu Pendekar tu apa? Yang Malaysia kan? Mat Kilau. Mat Kilau kan? Kilau. Dia pembarui ataupun cantikkan cerita tu. Jadi kita mengenalkan jasa mereka. Dan saya ni menyampaikan lagu jasa mereka. Jadi tepatlah. Abang bukan tulis barangnya. Saya rasa abang orang yang membaca dan abang tahu apa yang abang buat dah. Lagi lepas Ikrar Perwira, rintangan hidup dunia tu dah full album lah. 10 lagu lah. Lepas ada keluar lagi 2 album, Berat, Awas. Yang tu memang saya rasa memang inilah band yang untuk saya dengar masa tu. Saya beli semua, saya complete ada. Yalah saya tengok kat meja. Pada zaman kaset ni banyak yang reissue-nya. Dalam waktu Rusty Blade tengah peak tu, banyak tour abang satu Malaysia. Saya pernah tengok konsert Rusty Blade tahun 88 dekat Kota Baru dulu. Tak silap saya dengan SYJ. Saya rasa aku tak pernah tengok konsert gempak macam ni. Tiba-tiba ada keluar ni lagu Langsui Lia. Ada yang ada siap dah. Lagu tu mesti ada keluar kan? Ada itu semualah macam Tamisa itu kira macam wajib. Mereka ni penonton atau peminat yang sedia ada ni kat depan kita ni memang nunggu lagu-lagu tu. Memang bukan lagu kan? hits daripada radio. Ya. Kan radio tak mainkan. Betul. Sebab alamak fresh lah. Radio selalu main lagu ballad yang slow kan. Tapi Rusty Blade sebenarnya dia ada yang lagu hit, yang lagu heavy tau. Macam Langsui Lia semua kan. Dia macam kita pun macam bukan saja buat apa nak cakap saja muatkan untuk sebuah lagu tak sebenarnya. Semua tiap-tiap lagu kita pilih ataupun kita adakan, semua dia ada macam cerita ataupun ada aruhan daripada masing-masing kan. Yang lain saya tak betul, tapi saya selalu kaji apa yang sesuai untuk second album, third album. Alhamdulillah tiba kalau lah dapat sampai second album macam-macam lah tak tahulah. Yalah. Yang penting kita kan ada ilham baru kita buat. Wah. Berat ni memang tajuk album berat. Lagu pun memang berat lah. Berat. Song berat ni memang. Intro pembukaan lagu Wira terus dapat terus kasih lah. Kan? Saya sini pun takut sebenarnya. Tapi ni gitaris dah tak mobil lagi. Makno ada tapi Makno dia macam dah tukar dia baru join untuk album ni kan. Ya sebelum tu pun bukan dia sebab banyak masalah bukan masalah lah macam kurang daya untuk mendengar ataupun ini lagu baru. Diorang takut. Saya sendiri takut lagu-lagu susunan Kereta Mobil ni. Bukan itu saja sebab saya dah awal dia cakap kalau nak cipta lagu atau nak buat susunan tu mesti ada jiwa. Sampai ke Berat, sampai ke Awas. Setiap kita punya peningkatan tu kita tumpukan kita tak dengar lagu lama, kita tak dengar lagu yang baru yang dikeluarkan oleh Eropah ke Amerika. Kita ada sendiri. Kita kena ada kita punya karakter ataupun dalam segi muzik atau segi konsep kumpulan tu mesti ada konsep lah gitu maksudnya. Muzik. Mungkin orang tak faham tapi saya cuba mendapatkan kekuatan saya yang suara untuk muat sesuai dengan Rusty Blade style. Kita takkan ubah style Rusty Blade. Kalau tidak nanti orang tak tahu dia apa band mana. Kalau nak kan awal 90-an dah start macam setiap band keluar je macam sama je ni tapi band lain tapi muzik sama je. Saya tak nak bagi tahu siapa dan kenapa lah. Tapi dia berlaku. Lagi satu saya rasa Rusty Blade dapat dia punya own punya ni sebab apa-apa lagu, lirik semua daripada
anggota Rasi Blade sendiri lah. Tak ada campur tangan. Susunan muzik memang semua daripada Rasi Blade sendiri yang macam kita tak perlu macam nak turut kalau macam profesional kan dengan tulis dengan tauge-tauge tu kan. Ini rasa macam dia dapat macam asas muzik ni boleh jadikan lagu. Kita cuma ubah di dalam studio. Dalam studio tu. Okay. Dan di sana saya akan pulang, saya akan dapatkan ilham sedaya upaya untuk dapatkan melodi untuk muzik tu. Macam kita praktis muzik saja. Tapi sebenarnya kita letakkan macam ini untuk chorus berapa, ini untuk bridge, lepas tu ini untuk chorus bla. Apa itu nak sambung mana-mana, itu kita punya susunan sendiri. Jadi saya pulang, saya akan cari melodi yang terbaik untuk lagu itu. Bila sampai ke situ, besok tulisnya, ni ada perubahan sikit, ubah. Kalau tak ada, kita stick dan kita rekod dalam tape recorder apa. Kira ada macam masa nak pergi studio, kita itulah buatkan track by track lah. Apa yang special lagi saya rasa Rasi Blade selain pada lagu heavy, lagu ballad dia pun sedap lah. Lagu ballad dia pun sebenarnya sebelum tu memang saya kat rekaman perlukan dalam satu album yang penuh mesti ada sekurang-kurang 3 atau 4. Orang banyak ni. Habis kalau rock ni sikit macam mana ratio nya. Dia pasal dia lah ni maksudnya syarikat kemahuan mereka tu nak untung, nak jual. Jadi kita bukan jual, saya yang ada kita punya jiwa tu nak masukkan you nak tapi kalau you nak suruh kita ubah semua lagu-lagu yang macam 70-an atau yang macam kita yang biasa boleh jual, kami bukan macam gitu. Dia orang tak tahu lagi tau era tu apa sebenarnya yang 80-an akan berlaku. Saya kata macam ni lah. Wah banyak bising dia kan. Banyak macam gini ke. Saya tak tahulah orang suka. You tengoklah macam mana. Saya pun tak tahu juga. Boleh laku tidak. Tapi bila album kedua yang kita sign full contract dengan 10 lagu dimuatkan. Dia sendiri macam terbugun dan dia akan mula cari-cari band seakan macam itu. Saingkan kita orang. Jadi kita macam first album ni nak buat. Gila ni susah ni. Pasal dia tak boleh predict boleh jual ke tidak. Bisnes dalam syarikat rekaman yang di kalangan Malaysia ni, maksud saya yang lokal sini, international dia dah tahu sangat apa yang berlaku kat di negara lain. Betul. Sini dia nak tahu boleh ke, boleh jual ke. Dia tak tahu market. Tak tahu market dia tahu lama dah. Dia dah dalam syarikat tu dah lama. Kan macam ni tahu sebelum era kita 80-an, memang lagu tu mesti nak ada supaya orang kenal, dia senang boleh jual. Tapi kalau macam rock macam mana, saya cakap risau. Kita orang ada satu dua lagu rock, you dengar, tapi dia rock, dipanggil slow rock ataupun medley apa? Ballad. Kalau macam TV yang stesen TV dia kan dia 3 bahagian kan, yang pertandingan tu lagu. Satu Irama Malaysia. Malaysia lagi. Apa itu yang itu pop rock. Dia nak makan pop rock. Pop kita tak boleh pakai, pasti kita bukan pop. Tapi oleh kerana kita kena respect apa yang dia nak tajukkan kategori itu, dia pop rock. Tapi orang yang kenal kita atau fan kita, dia tahu. Ni semua tunggu ni je. Sebab yang dari macam dulu SYJ, semua tunggu rock. Dia tak tunggukan lagu-lagu Isang adalah 1-2. Tapi dia akan menunjukkan semua lagu rock dia. Kan macam show Lavender Kesel semua lagu rock. Baru nak lagu sebelah Hujung-hujung 1-2 dah habis. Yang lain semua 80% semua lagu rock. Kalau hitung artis yang macam pop, dia nak kerja lagu pop. Kalau lagu Abang Lada tu, kalau dah habis, dia lagu-lagu menari. Jadi kita lain. Tapi yang penting lagu slow Rasi Blade, dia punya mood slow rock dia tu, dia tak leleh dan masih ada feel rock dia tu ada. Tu yang kan lain ya. Jadi cuba. Cuba tapi meletup. Kita punya tercipta kasih penantian album kedua tu kan. Best album of the tahun itu 87 di Singapura, Malaysia. Sampai saya terpaksa datang ke KL untuk bertanding dengan radio punya carta. Kita di 1 2 3. Wah, apa ni rupanya dia ada carta radio tentu. Carta 10. Yang TV pun dia buat. TV pun buat yang carta 10 juga. Selepas saya buat solo tu yang lagu Insan tu, alhamdulillah saya melebihi lama di dalam carta. Itu top 10 kan. Lepas saya dah dapat satu anugerah yang khas tu, yang bagi Insan tu, barulah keluar 44 minggu. Tak boleh lawan sampai sekarang. Tapi macam wah besar dia. Bukan saya tapi lagu tu. Maknanya dia nak isi lagu tu lirik yang mendalam untuk dia bawa untuk masa depan. Saya rasa baguslah Insan tu. Untuk 4 album Rasi Blade, album pilihan abang favorite?
Oh, mana boleh. Semua favourite lah. Favourite lah semua. Sebab apa tahu, saya kalau macam dah lama saya nak jelek tak nak dengar lagu sangat. Okay. Saya akan dengar balik lagu lama tu. Wah, lama. Ya ke macam ni saya nyanyi? Takut. Setiap album ada dia punya kekuatan dia. Album ni macam ni. Saya rasa boleh bangga lah macam lagu Taming Sari. Sebab apa, saya nampak bila lagu tu meletup, adalah satu pengarah ni, dia bawa kumpulan Wings untuk sinambungan lagu Taming Sari. Saya salute. Sebab apa, kita mesti nak ada peningkatan untuk siapa yang berjuangkan untuk negara. Oh. Jadi saya nak macam itu. Sebab, okey, saya beritahu, sebab di Singapura, saya bersekolah, dia, Inggeris. Tapi saya dapat banyak lagu-lagu ini daripada cikgu saya yang banyak ilmu sastra. Dan saya belajar sastra sendiri dan bagaimana nak sastrakan penulisan saya dalam untuk lagu tu dan macam mana nak susun ayat-ayat supaya jadi menarik bahasa lama dan bahasa baru. Okay. Saya belajar sikit lah. Bang, sekejap saya nak tanya host kita yang generasi Gen Z. Saya suka nama dia. Dia je. Dia je. Belum tu semua kau nak tahu dia jangan panggil dia je. Dia kalau awal 20 dia panggil Gen Z punya generasi ya. Apa sekali? Gen Z. Gen Z. Gen Z. Saya nak tanya dia bang. Okey. Apa tu? D. Ya. DIG. Awak kenal tak Gen Z? Awak kenal tak Rusty Blade? Awak tahu tak dia seorang penyanyi legenda dan kalau kenal dia, tahu tak lagu dia? Ada tak yang lagu dia apa? Okay, firstly Abang Yazid minta maaf lah kalau saya. Tak apa. Okay. Nanti lepas program ni saya tu kenapa? Okay, mula-mula lah kan saya dijemput dekat Shellline ni untuk menemu bola abang. Okay. Saya tahu cast tu bukan cast lah, kita punya guest. Kita punya guest adalah Abang Yazid. Mula-mula saya ingat abang punya nama tu dia familiar tau. Familiar. So saya jadi tapi familiar yang penyanyi lah. Penyanyi. So saya macam saya macam tak berapa nak sure. So ingatkan macam penyanyi sekarang lah. Gen Z jugalah kiranya. Ingatkan macam rapper ke apa. Rupa-rupanya saya google. Saya pun boleh rap bang. Jangan makan. Dia imaginasi baru bang. Generasi Gen Z ni tapi tak tahulah kat luar sana macam mana kan. So saya ingat budak-budak muda lah juga kan. Rupa-rupanya senior kita. Senior yang memang orang kata apa, bapak-bapak saya punya idola lah orang kata. Otai. So saya nak kata pasal lagu kan. Tahu tak lagu dia? Lagu apa? Yang paling popular lagu karaoke. Karaoke wajib lagu abang yang macam kita Insan ada Insan Insan. Tapi lagu ni macam kita adalah insan kan. Ya betul. Orang muda pun tahu lagu abang. Ya. Gen Z pun tahu bang. Abang juga banyak juga apa tu orang kata tulis lirik kan. Dan salah satu album abang yang bertajuk Awas tu 10 lagu dalam dia. Dan abang tulis lirik sendiri dalam semua lagu tu lah kiranya. So dan ni yang saya pegang ni. Oh okey. Awas. Okey. Walaupun lirik apa ni sampul apa cover tu pun saya dapatkan ilham tu untuk apa dia panggil artis yang dapatkan yang buat ni. Airbrush ni saya sendirilah tu. Tuan tak tahu sebab ramai saya kenalan di Central Market. Kiranya antara artis yang tu lah. Kiranya abang punya lirik dalam lagu ni ke arah kerohanian dan ketuhanan. So maybe boleh abang boleh share sikit. Saya bukannya ustaz, bukannya tuan guru. Tapi ada yang syurga neraka macam-macam ada tu. Heaven and hell. Ya kan macam apa satu tajuk apa nikmat dan syurga nikmat dan syurga. Tak silap saya lah lama kan. Sebab kenapa nikmat dan syurga kan sama juga nikmat tapi dia berbeza. Bezanya oleh kerana ibaratkan kita memahami ataupun kita tak pernah pergi syurga, cuma belajar je ada tu syurga, kita wajib tahu. Tapi macam mana keadaan tu? Jadi saya rasakan nikmat tu yang apa kita rasa di dunia itu, ya nikmat yang Tuhan kita dapat yang seandainya kita ada di dunia ni, tapi syurga lebih baik. So bermakna dalam itu nikmat itu adalah sementara dan syurga itu selama-lamanya. Simple je. Ya betul. Betul-betul sastra bang. Ya kalau saya nak ceritakan panjang dia anak murid lah kalau nak tahu. Betul. Tak adalah. Ada satu lagu Mimpi kan. Saya suka lirik tu. Dia ada cerita pasal kau hadir dengan wajah yang berseri, memancar cahayamu, buka pintu hatiku, lepas tu ku rindu sinaranmu.
siapa yang abang maksudkan dalam mimpi tu? Saya rasa macam kalau saya maksudkan mungkin Rasulullah apa. Semua akan menghadapi mimpi kan. Sebab ada mimpi tu mimpi hayalan je. Ada mimpi ada yang tak ada makna pun, tak ada macam di jalan kita macam kenapa mimpi kita pelik-pelik kan. Sebenarnya itu kan pelik je untuk kita berehat, untuk tengok wayang waktu kita berehat jasad kita ni. So yang mimpi yang lagi satu ni dia mengarahkan kepada perjalanan hidup. Sebenarnya dia macam cuit lah. Cuit sebenarnya apa yang kau nampak dunia tu tak ada apa-apa sangat. Nampak macam enggak. Tahun lagi satu ataupun abad yang itu dah berlainan pula. Itukah kamu kejar? Sebab apa yang kejar tu mungkin bukan kamu. Mungkin sisik kamu akan capai itu. Tapi kamu tak akan sampai tahap tu. Jadi apa yang nak capai? Capainya bila kita tahu kematian. Kematian itu ibaratkan macam kita akan hidup balik dan kehidupan itu akan jauh beza dengan kehidupan di dunia yang orang cakap sementara. So jangan kejar sangatlah dunia. Lebih baik kita kerja biasa. Itu yang dianugerahkan kita sebagai manusia. Kerjakanlah apa yang sepatutnya untuk kita melihara bumi dan juga semua makhluk-makhluk. Dah tahu benda tu dan tertinggalkan. Bukan kita kerjakan untuk yang selamanya. Memang selamanya. Tapi apa diajarnya supaya kita inilah anugerah yang dibagi. So, kita carilah pandai lah. Saya pun pandai cakap pun. Tulisan abang sebenarnya tulisan yang lirik yang baik juga. Apa yang perlu ada untuk jadi penulis yang bagus selain membaca ataupun pada saya lebih baik banyak membaca, banyak cari ayat-ayat dulu. Sebab perkataan-perkataan macam saya sebut, kalau kita cakap cerita, orang lama dia tak cerita, dia cerita lah. Apa itu cerita? Sama je. Tapi sebutan tu bila you lembutkan, dia jadi sedap. Jadi biasa juga orang buat sajak, buat pantun, sebenarnya dia ada berjiwa tu. Masa itu tak ada muzik, tapi kalau dibuat muzik macam pantun kan ada muziknya. Jadi waktu zaman tu memang orang senang bila ada muzik dan dipantunkan. Itu saja yang dulu Ilham dari pantun dicantikkan lirik dia, ujung kena ada A, betul E, betul A. Betul, sama jadi, je kan. Jadi dia jadi macam satu art dalam penyampaian kata-kata dalam tulisan itu. Kita panggil syair atau pantun kan. Jadi bila dah sampai begini tahap, kita ada macam ilham lain lah, mungkin era ke saya tak tahu, tapi dah dapat apa saya nak cantikkan. Jadi saya cepat-cepat saya belajar apa itu sinonim maksudnya dalam maksud nak gunakan perkataan bahasa Melayu ataupun kita boleh campur dengan bahasa Arab ke atau bahasa Inggeris yang boleh digunakan untuk disamakan bahasa Melayu. Dan lagi satu bahasa-bahasa lama, Sanskrit yang kita boleh pakai. Sanskrit jangan pakai Sanskrit beragamakan agama lain yang kita nak sampaikan, takut salah pula penyampaian dia. So saya kena hati-hati dan juga biar dia sungguh pun lirik itu mungkin agak pelik, tapi sebenarnya bukan pelik. Sebenarnya ia adalah saya nak sampaikan supaya kamu jangan banyak tanya, tapi carilah maknanya. Atau carilah apa itu kehidupan di dalam lirik itu. Mungkin dia boleh memberikan kamu semangat untuk dalam kehidupan tu. Mungkin saya disebut sana berbagai bunga. Kenapa bunga kan? Saya nak explain macam mana bunga. Itu keindahan. So kita nampak taman yang banyak bunga, itu keindahan. Tapi ada sebaliknya, keindahan itu susah nak diletakkan dalam tulisan atau lirik apa kan. Jadi untuk kita tahu faham, mungkin daripada kitab-kitab lain, mungkin itulah yang sebenarnya ayat-ayat daripada guru-guru lama, sesuai semua kasih cantik je. Mungkin lirik itu lain daripada lain orang buat. Seorang cinta, sebenarnya kita tak boleh cinta makhluk dengan makhluk seperti orang nak teruskan hidup kan. Saya percaya lebih baik kita berterima kasih siapa yang mencinta kita, yang bagi kita cinta siapa? Dia. Tapi cinta itu tak boleh semata itu, tak boleh semata-mata anak tu kita punya sebenarnya dia kita amanahkan sesuatu tu. Jadi kalau kita buat lirik tu, biarlah kita cinta itu keseluruhannya boleh guna pakai. Untuk manusia ke, untuk Tuhan ke, untuk Nabi ke, semua boleh guna pakai. Jadi saya tak nak biar kau tumbuh satu. No. Sebab saya nampak banyak yang orang-orang yang, saya maaf cakap, orang Inggeris banyak bagi lirik macam demikian. Maksud saya macam dadah ataupun sebenarnya bukan love, it's about sex. So bila diorang anduk je kita kalau pengaruh, kita akan ke sanalah hidup tu. Saya tak nak macam itu. Biarlah manusia tu, kalau lagi Malaysia berjagakan apa ni, sopan santunnya,
Ya. Kemelayuan itu yang penting nak kena jaga kan. Jadi dengan sekarang pun ada suruh anak saya cari supaya kita pertahankan Melayu itu. Kita Melayu kita. Ya, betul. Macam lirik kalau terlalu berat, kadang orang tafsir, orang akan dia terjemahan masing-masing dengan sendiri punya terjemahan lah. Untuk yang lokalnya, tempatannya, abang ada tak abang minat penulis ni macam lagu-lagu tempatan lah. Ada tak abang yang rujukan ataupun yang abang suka tulisan dia? Ramai. Itu pun saya kalau macam buat lagu seperti mana saya bersama dengan Abang Ramil, saya kurangkan tulisan lirik untuk album tu. Saya cari yang mana saya kenal lah. Seperti macam saudara SM Tahap, Arwah Luluk. Sebab mereka sekurang-kurangnya saya faham apa dia boleh isikan kandungan untuk lirik album kita. Jadi bila saya dapat lagu dan melodi, saya bagi orang begini. Dan saya akan terangkan saya nak macam sekiranya lagu ini buat begini. So, bayangan tu dah dapat, dia kena cek ilham apa yang nak tu. Sekali bila dah sedia untuk menyanyikan, memang terbaik lah. Terbaik. Kalau kamu dapat jumpa kalau you tanya pasal lirik yang dibuat, mesti dia akan bagi tahu kenapa kena gini. Kenapa? Kiranya ada tersirat lah dalam dia. Ya. Sebab lagi bagus tersirat supaya kita cari lagi lebih baik daripada kita gitu je. Kalau kita belajar, kita tanya. Bila dapat ilmu tu, dan kita faham. Itu yang bagus, indah je kita bila belajar dengan orang lama. Selepas abang dah cakap, dah cerita semua ni tentang kita kan. So, tahun bila abang dah tak bersama dengan Rusty Blade? Maybe abang ada masalah-masalah yang tertentu ke yang boleh share dengan kita? Masalah dengan Rusty Blade. Sebenarnya tak ada masalah, cuma saya pun dapatlah peluang untuk buat solo dan saya tidak pernah tolak bila Rusty Blade ada show dan bila diorang menanya saya boleh tak dalam tarikh ni tarikh tu kan untuk saya tak pernah tolak. Walaupun kalau ada clash saya cuba menanyakan producer mana-mana pihak untuk selarikan lah supaya saya bersama dengan Rusty Blade atau saya boleh buat solo lah. Diorang okey je. Tapi yang pentingnya persaudaraan itu. Perfahaman itu ataupun masa depan masa masing-masing. Pasal muzik masih pada tahap kita boleh muzik itu untuk di sini tak. Jadi walaupun saya solo tapi tetap saya akan nyanyi lagu-lagu hit daripada Rusty Blade supaya mereka akan dapat habuan itu dari lagu itu juga. Kan macam pertubuhan association MCP ke begitu kan. Jadi tak adalah saya menepikan mereka. Sebab itu lagu hit. Betul-betul. Kali mau punya lagu macam dia lagi aku main nak saya nyanyi lagu tu pasti dia akan dapat lirik, dapat apa quality. Jadi kalau macam Rusty Blade, kalau ada macam show besar, saya pun tak ada masalah. Saya ada dengar lah, ada kumpulan sampai tak sepahaman. Masalah kita ni sangat kecil. Tak perlulah kita nak itu. Kalau boleh sampailah akhir dunia kita tetap nanti saudara kan. Tak perlulah kita nak bercanggah kita nak dapatkan publicity untuk nak kait dengan orang. Tak boleh saya janganlah kita menjadi kecil kita hari banyak kali dijumpa. Jadi kita takkan nak masam-masam, kita tak boleh masam-masam nak minum air manis. Tak boleh lah, tak boleh lah. Maknanya bila abang tak bersama Rusty Blade bukan bermakna abang dah tak bertegur, cuma tak bekerja dalam satu band lah kan. Ya, memang gitulah. Okey. Lepas tu 91 keluar album solo. Lain dulu, lain sekarang. Dalam album tu ada lagu Insan. Saya rasa keluarnya lagu Insan, abang dah kita rasa kita dah orang dah meletakkan Yanzen sebagai penyanyi solo sebaris dengan penyanyi solo tau. Bukannya kita terus lupakan Rusty Blade, tapi abang sebab Insan je memang sangat kuat lagu tu. Abang dah sebaris dengan penyanyi solo yang sedia ada. Ya, saya tak tahu. Saya ikut mana yang terbaik, mana yang bagus, mana yang boleh berunding. Tapi tak adalah berunding sampai nak bergaduh apa. Lebih baik kita fikir mana yang terbaik untuk mana pihak lah kan. Sama juga kadang saya buat show kadang siapa yang akan main last kadang ada petikai macam itu juga. Kawan-kawan je macam perlu ke nak ada. Tapi aktiviti abang tak berhenti kat situ lah. Memang ada kesinambungan, ada satu selepas lain dulu lain sekarang. MAY dulu kumpulan May kita panggil MAY kan, kita tak sebut May kan. Sekarang kita sebut May sebab dia daripada singkatan huruf. Tapi bila Yanzen dengan kumpulan May, saya rasa memang ada singkatan, ada huruf Y kat situ.
Memang macam dalam list tu boleh diambil. Kalau tidak, tak ada. Kalau mesti tak ada, sorry lah. Kalau tak ada, maknanya tak boleh kena panggil Mei. Tak boleh panggil MY. Cari kumpulan April ke. April pun tak boleh. Apa lagi buat? Cuma Mei je. Aduh. Untuk Mei, abang ada 3 album lah. 3 album yang... Sebenarnya 4 lah. 3. Oh ya, tak ingat. 3. Album pertama Zeitgeist, Wira Cyborg dengan Ideology. 3 album ni semua penerbit dia Samad kan. Arwah Samad. Idea yang Zeitgeist ni daripada bahasa apa? Jerman lah. Jerman. Ada juga lagi 2 negara yang seakan sama dia punya apa ni, tutur bahasa mereka tu. Jadi guys tu maknanya sama. Guys tu ghost ataupun spirit ataupun roh. Yang guys tu. Yang Zaid tu adalah alam. Alam yang selepas hidup kita atau sebelum hidup kita, alam itu kita tak nampak tapi ada alam itu. Itu sebab yang dia punya lukisan pun ilham saya untuk pelukis tu dapatkan gambaran apa itu Zaid guys. Tapi hasil lirik tu oleh ini Arwah Luluk. Arwah Luluk lah. Untuk 3 album ni penerbit dia Samad. Tapi lagu anggota Mei yang banyak yang buat lagu anggota Mei. Anggota kumpulan MY tu pemuzik dia semua yang boleh boleh main muzik lah. Main muzik yang bagus. Tapi apa yang kita tahu, untuk rakaman kebanyakan menggunakan sessionist lah. Ya betul. Gitar, kalau kita dapat rasa ni Samad dengan gitar. Sebab apa bukan ahli anggota sendiri yang untuk rakaman, sedangkan dia boleh main juga. Waktu saya mengikuti kumpulan Mei, memang saya tak sangka tiap hujung minggu kita ada show. Wow. Jadi kalau hari biasa pun dia orang naklah dia punya aktiviti aktiviti mereka yang personal. Jadi kadang-kadang saya pun terbabit juga. Nak show tu hari Ahad Karya tu, hari Khamis atau Jumaat saya kena pergi Ipoh dengan dia orang. Pasal dia memang daripada Ipoh. Terpaksalah saya menyancing dia orang. Saya kena beli yuran sendiri dengan mahal apa. Pasal dia orang semua dia memang hantu mancing. Jadi saya kena duduk kat bawah ni jembatan. Habis tu saya tak boleh cakap dengan orang. Satu dia ni saya Abu bila saya cakap tak boleh bercakap. Saya pun tak faham kenapa kita kawan-kawan lama je. Ikan tak dapat. 3-4 jam saya duduk kena diam. Macam mengarut hidup macam ni. Tapi dah gitu dah hidup saya dengan dia orang. Bukannya dia minat pick up burung lah. Dia memang pun banyak macam-macam dia punya minat dia. Dia punya hobi dia lain macamnya. Hobi dia takut kalau dia kena bukan dia punya hobi, jangan sampai you kena tarik sekali kalau macam. Memang susah hidup dia. Saya terpaksa sebab saya kontrak dengan dia. Aduh, terjebak agak. Kena terpaksa duduk Ipoh. Saya rumah kat Ceras tapi kena duduk Ipoh. Semata-mata nak tunggu 3-4 hari tu nak pergi show. Mancing lah. Mancing. Paksa tau dia bawa saya pergi tempat kedai yang khas untuk mancing kan. Bukan murah-murah tau. Bukan budak-budak murid yang mahal. Ada nama ke. Belagak balik. Wow. Tak dah mati tu. Mana aku tak tahu apa-apa. Mancing mungkin tak pelik sangat. Tapi bila dia minat pick up burung. Yang tu agak rare. Itu sebab bila hari Isnin sampai Khamis atau Jumaat tu tak boleh ganggu dia sebab aktiviti dia memang padat. Padat. Saya sendiri pun cari aktiviti di mana. Sekarang saya terbabit lah. Show hari Ahad alamak terpaksa di mana. Sebab nak gerak ke utara. Terpaksa saya duduk Ipoh. Dia tak boleh patah balik atau saya bawa kereta parking kat Ipoh tu je. Alamak tak apalah okey lah. Tapi abang dengan MY dengan Mei tu antara yang penyanyi yang replace kira menjadi. Dia ada formula sebenarnya. Menjadi lepas tu ada lagu hit kat dalam tu. Alhamdulillah kan. Bukannya sekadar gantikan penyanyi asal tu. Saya rasa memang untuk 3 album ni antara yang menjadi. Saya rasa formula ni bukan saya lah mungkin antara saya kumpulan dan juga syarikat rakaman ni. Dia sebenarnya mesti ada satu apa tu objektif ataupun fokus yang sebelum dikeluarkan album atau sebelum kita memperkenalkan Mei itu bukan bersama dengan Mus lagi dengan Yansen. Sebab kami dah kaji bila search Mei keluar lain orang masuk tak tahulah dia famous ke tak famous. Album tu kiranya macam ibarat macam susah atau lembab dari yang sebelumnya album yang lepas. Okey itu contoh daripada search . Lepas tu ada lagi satu ada juga penyanyi tu keluar Mei lah.
Dia orang akan ikut bila ada mus. Oh. Susah kalau mus tak ada, ganti dengan penyeleng, boleh tak? Itu persoalan besar ni yang saya ni, macam mana saya adakan diri saya untuk supaya orang tidak macam berasa macam itu. Jadi saya cadangkan kita ada meeting, formula dia macam mana, sekian. Tapi saya tetap, kalau you tengok, daripada awal ni saya start dengan album tu, dengan solo, mesti gunakan arwah sama Alhamdulillah masa itu dia masih hidup bersama kami untuk muzik. Ini sebab dia. Sebab Samad ni yang bagus, saya suka dan saya cintakan dia sebab dia punya cara untuk nebit album tu, dia tidak menunjukkan diri dia. Dia akan dengar May punya cara macam ni musiknya. Dia bawa May punya muzik lama atau baru ni disamakan untuk album yang akan datang walaupun lagu tu baru. You dengar tu memang sound macam ni ataupun susunan tu macam okey, lagu hit tu tak boleh cakap apa sebab dia nak biar muzik tu lentuk lagu tu untuk radio dengar alhamdulillah dapat naik lah lagu masing-masing yang nak bawa lagu hit dalam album tu kan. Jadi kita pilihlah lagu yang terbaik mana jadi hit. Tapi yang lain-lain tu mereka semua menunggukan album tu untuk show. Sebab peminat nak gitu je. Show mesti nak gitu. Jadi kita ni yang macam rock ni atau peminat ni dia tunggu itu ya untuk hiburan yang kita yang boleh bawa, yang mereka akan bersama-sama hibur dengan kehendak mereka punya muzik. Bawa lah mana-mana yang solo ke yang macam pop ke atau macam maaf ya, yang lain kalau dengar pun dia macam kurang, dia mesti nak rock. Ada orang akan bersama dengan diri diorang, dengan pakaian diorang dan jiwa diorang untuk rock. Itu yang saya tahu nampak. Untuk menggantikan mus dalam kumpulan May, saya rasa tugas agak berat juga. Satu, mus dah ada lagu hit, dah ada lagu yang kuat sendiri, orang kenal sendiri, orang kenal. Tiba-tiba Yazan ambil alih, tapi yang kira menjadi itu yang boleh bukan senang tau. Kita praktis, kita tengok lagu macam ni gini, tapi bila datang lirik macam Wira Sabok atau Zak, dia mesti satu keunikan mesti ada. Mesti ada satu catch atau satu kontroversi atau sesuatu yang luar jangkaan tu berlaku. Zak pun kan yang Profesor Ungku Aziz jalan, dia tegur, dia jaga bahasa kita. Dah cantik lah. So saya PR, ketua PR kita buat satu pendekatan dengan Ungku ni. Undang dia. Kebetulan bila kita ada buat press conference, dia tak dapat hadir. Terima kasih dia cakap. Tapi wife dia datang untuk wakilkan. Keluarlah kenapa dalam bahasa kita jaga. Jadi adalah untuk orang mendengar, untuk orang follow kenapa gitu kan. Itu jadi satu orang bertanya kenapa gini kan. Kita boleh share dan tu. Tapi sayang kita tak ada macam tu, tak ada internet macam sekarang kan. Apa berlaku kita boleh share kan. Jadi satunya itulah. Kamu juga macam Zeitgeist sengaja saya cakap dulu try buat something unik dalam aku tahu lah lirik kau punya untuk title. Tapi title tu kan macam dia punya nama tajuk lagu tu. Orang dah tanya kan. Yalah, orang tanya kan. Jadi kita boleh bawa. Orang tak faham tapi nak tanya, nak faham dengar radio, dengar bacalah. Tentu pun laris betul apa majalah-majalah daripada album. Semua duk cerita pasal tajuk, pasal title. Kan? Kadang orang tak tahu. Bukan saya sajalah tapi kau ikut kan majalah lain. Baik search ke apa, kalau keluar satu yang baiklah dia nak itu satu cerita sampai 3-4 page kan. Jadi seronok lah kita pun dia punya peningkatan feedback bila kita dapat tidak. Untuk 3 album pilihan abang mana May May. Saya ambil Zeitgeist. Kenapa tahu? Sebab album tu Zeitgeist satu, dia nak tahu penampilan Yanzen dengan May macam mana, sesuai ke, okey ke, dah hebat ke, saya pun tak tahu kan. Lagi tu Zeitgeist ni kira satu ujian untuk kita kan, dan dia berjaya, saya bersyukur. Itu sebab saya macam nasib baik saya tak macam alah yang risau juga kan. Itu nampaknya saya kena bersara lah, saya kerja lain lah. Tapi alhamdulillah kalau sekarang pergi memang aku cukup betul sini lah. Tapi untuk saya sebagai pembeli, pendengar, saya banyak beli album lokal pun. Album pilihan saya 2 album ni. Terima kasih. Ya. Sebab banyak kita bekerjasama, usahakan sesuatu untuk peminat sebenarnya kan. Kadang-kadang boleh shock sendiri sebab ialah pasal era tu masih lagi kuat kan. So okeylah ikut secara ni lirik pun jaga-jaga kasih baik lah. Tu jadi macam ni, itulah formula maksudnya. Formulanya supaya korang macam nak tahu macam mana yang tak. Jadi macam kita nak dapatkan sesuatu supaya orang macam tunggu. Tapi alhamdulillah menjadi.
Oh, yang buat sini buat gitu. Macam bila saya buat orang tak sangka macam melodi sedemikian. Saya boleh buat tu lirik tapi tak nak bagi dulu. Mungkin dia lagi saya tengok ni pula biasa ni. Ya lagu Inggeris memang heavy metal. Lagu Inggeris tu pun cubalah buat lirik Inggeris. Bukan saya macam hebat berbahasa Inggeris di Singapura walaupun bersekolah bahasa utama Inggeris. Tapi ya ni peluang, mana tahu luar negara minat kita dapat ni dapat satu penonjolan sana tahu cubalah. Untuk saya kalau selalu orang bercerita pasal sessionis, album menggunakan sessionis. Untuk saya kalau album tu bagus lah. Siapa dia menggunakan khidmat pemuzik undangan. Saya yang nak dengar album tu, kalau album tu bagus, pada saya bagus. Tak kira siapa yang. Saya pernah dengar pendekatan yang perkara tu daripada satu orang lama, tapi orang dia Indonesia. Dia cakap dengar sebab ibaratkan macam Indonesia ni, kau nak ambil artis tempatan sangat susah tau. Tapi kau mereka nak dapat sangat mudah tau. Dan mereka disupport oleh keluaran-keluaran produk mereka di sini. Dan dia sanggup sponsor. Saya tak nak sebut lah mana-mana, tapi kalau dia nampak gitu. Kalau pergi Jakarta kan, dia tengok dia punya poster, dia punya senama rokok tu, posternya kalah kerajaannya poster. Macam dahsyat. Tapi tiap kali ada konsert, memang dia tak kenal pun tapi ramai. Jadi dia punya santapan hidup mereka tu adalah muzik. Tapi dia mesti kayakan dia punya muzik untuk rakyat apa suka. Yang sekarang pun mesti dandut. So dandut pun lepas. Tapi yang lain boleh jadi. Tapi muzik tu memang main peranan. Kita sedih macam tak boleh dapat macam gitu. Gerau je. Sebab dia sponsor kuat kita ni macam kurang lah. Support dari belakang tak sangat lah. Okay, selepas abang dah popular kan, dah top lah kiranya di era itu. So abang tiba-tiba dapat offer jadi pelakon dalam filem Penyu. Tadi saya nak sambung tapi alamak terpotong kan. Filem Penyu. Abang boleh tengok filem Penyu tu? Saya tak tengok kat wayang lah. Saya tengok masa keluar kat TV lah. Tak tengok kat wayang lah. Tapi TV lambat lah. Ada main kat 2 tahun baru dia main kat TV. Ya, dia ada main. Saya tengok, alamak, dia orang berlakon lah. Tiba-tiba kan. Okay, so kiranya abang ada terfikir tak nak berubah jadi pelakon pula setelah dah top ni? Selepas tu pun dapat juga diundang 2 ke 3 drama. Lagi, tapi time tu telemovie. Dapat 3. Satu band atau abang seorang je? Saya seorang. Pernah saya berlakon dengan isteri saya. Lepas tu ada yang kedua dengan pelakon dan penyanyi juga, dia orang lama juga. Apa nama dia? Apa nama dia? Ni drama TV ya? Drama TV. Lepas tu dengan siapa? Dengan arwah Mamat Khalid lah. Khalid. Ada. Tapi masa itu lepas tu dia nak undang saya untuk rock movie tu kan. Yang rock apa dah? Ada. Rock. Yang mula rock apa dah. Dia buat 2 ke 3 kan filem untuk rock tu. Tapi saya tak masuk satu kan. Sebab dia bila saya terima, nanti saya jadi buat apa ABC lah ataupun jadi penjual kain ke. Tak nak lah. Dia bagi pelakon yang pelakon jadi rocket. Mana boleh, saya tak nak. Kan Nabi Syarif jadi apa? Nabi Syarif jual apa martabak ke? Tak tahu. Dia ada. Ada undangan untuk bawa dia. Tak ada sebagai rockers. Tapi dia macam rock lah. Panas je. Saya kalau berlakon, saya nak perjuangkan apa itu rock kan. Ni dia bagi pelakon. Jadi orang lain. Yang Z dengan Rasi Blade, abang sama ada menarik diri ataupun tak bersama Rasi Blade lah. Bila popular dengan Mac, abang tak bersama dengan Mac, sama ada abang keluar ataupun ada apa-apa masalah tak? Boleh tak kongsi saya? Masalah tu tak banyak lah, tapi berat lah. Macam serupa gitu kan. Sebenarnya saya dengan Rasi Blade biasa je. Bila akhir-akhirnya adalah berlaku sesuatu yang saya tak perlu nak panjangkan lah. Sebab saya rasa lumrahnya dalam band gitulah. Dan saya pun nak merasai macam mana dalam industri ni bila saya bersolo, adakah saya boleh berjaya tidak. Tapi saya tak musuh dengan mereka pun. Dan sama juga bila ni, saya waktu tu buat solo, kebetulan bila Insan lagu itu dalam album tu, selepas beberapa bulan, sebab sebelum itu ada lagu-lagu tak dapat peningkatan pendengar atau dapat bila arwah Mama Jui itu cadangkan kalau lagu dia cuba di radio sekali meletup. Dia meletup kepada keadaan Mei tu tanpa mus yang mengundang saya untuk cuba saya boleh ke tidak kan. Tapi macam mana jadinya saya bersama dengan Mei tu
Alhamdulillah berjaya 2 album dan lepas seterusnya saya rasa saya pun nak seperti macam dengan kumpulan Rusty Blade, cuba alihkan mungkin solo tapi agak berbeza, nak cuba lah. Tak ada apa, saya faham, cuma kebetulan yang masa saya keluar tu Mus muncul tapi masa tu tak dapat dan ataupun berbincang balik. Oni pun dah terlibat untuk buat album Sinambungan saya keluar. Jadi buat juga kan Mus masuk balik. Jadi cerita seterusnya itu antara May dengan Mus yang akan cerita apa berlaku lah. Cuma mungkin orang dah tahu, cuma saya ni nak cuba ikut aliran yang berbeza pula. Gitu je lah. Selepas keluar tu ada lagi satu album solo, Impian kan. Ada dekat lagu Insan apa tu, recording rakaman sebelum tu lain dulu sekarang yang pertama yang di Insan pun ada, yang kedua Impan. Dan yang favourite saya album tu Pesan Cakawari. Baik kan. Lagu tu sempat hit juga sebenarnya masa tu lah. Ya, pasal masa tu bukan dia ada hit tapi dia macam melanggar dengan hit daripada May. Jadi macam saing bersama-sama gitu. Alamak payah ni. Ni kalau Indonesia cakap parah ni. Pasal lain syarikat kan. Dia keluar pun yang ini nak naik, yang dia keluar album dah dua-dua pula bersaing. Selepas album Impian dan Tak Bersama Bulan Mei, saya rasa abang berehat tempoh yang agak panjang juga. Apa aktiviti abang masa tu? Sebenarnya saya tak berehat, masih banyak kerja juga, tapi tanpa album. Bermaksudnya di sini alhamdulillah saya masih diundang, tapi terpaksa saya nyanyikan lagu-lagu yang sudah-sudah. Jadi lagu tu lagu-lagu hit yang mereka ingin dengar. Alhamdulillah saya panjang umur, banyak juga undangan. Tapi tak adalah sebab May pun tak ada album baru untuk saya, pasal saya dah keluar. Rusty Blade macam nak tunggu orang undang tu sebab kos kami sangat tinggi. Maksudnya kos Rusty Blade nak ada sangat tinggi. Jadi terpulang pada mana syarikat yang mampu. Alhamdulillah time tu tahun berapa tak ingat, 90-an kita ada penampilan Rusty Blade. Jadi alhamdulillah orang masih nak dengar lagu tu. Saya pun ada, yang lain-lain semua ada. Jadi adalah bukannya macam setahun tu ada banyak show, tak macam dulu. Jadi dia special sikit lah. Macam yang lepas dengan Rusty Blade pun 2 kali kita buat di Pulau Pinang, di mana tempat tu baru diubah. Apa tu? Apa nama? Renovate tu apa ya? Sungai Libung. Dia memang dah permanent tempat tu. Dia ada macam-macam digunakan untuk bisnes makanan. Dia macam pesta. Tapi di satu inilah. Jadi dia buat baruan, kerajaan bagi peruntuk, dicantikkan balik, ada penganjur baru, panggil kita, dapatlah untuk orang-orang Pinang. Abang tahu tak, penghujung 90-an ada satu album tribute to Rusty Blade lah. Yang ni yang band-band metal lah, yang album tu abang ada involve, ada involve juga. Ada satu album ni tribute to Rusty Blade. Oh, ini tribute ke? Abang tahu? Mak kau. Tapi ni bukan saya ada involve, tak ada pun. Memang tak ada apa. Tak ada. Cuma gambar tu mungkin, tapi lagu-lagu tu memang lagu-lagu daripada Rusty Blade. Di metal kan, di heavy kan lagi. Di metal atau di speed metal kan. Kalau orang faham pasal dia punya era tu, dia ada speed metal, ada speed metal dengan apa? Thrash, something like trash. Maknanya abang tak ada involve. Tak ada. Cuma saya rasa bangga sebab ada juga anak-anak muda yang nak carry lagu-lagu Rusty Blade lah. Itu yang macam saya boleh salute lah, respect. Bila ada album cakap apa ni merosakkan Rusty Blade, saya rasa tak. Bukan merosakkan. Kalau kamu ada satu macam bakat nak mengubah ataupun nak untuk kelainan untuk lagu, kita rasa berbesar hati. Ada orang macam arwahnya penyanyi lagu veteran kan. Kenapa di-rockkan lagu-lagu lagu-lagu 60-an. Siapa Salim banyak kan. Tapi sebenarnya tak perlu kita nak macam melatak kat situ, sebab saya rasa kalau dia ada bakat untuk memberi lagu asal tu, saya rasa kita boleh kaji kan, mungkin ada satu kebaikan untuk anak muda ke. Jadi tak salah pun. Tapi kalau disebut album tribute, dia seperti album penghormatan pada penyanyi asal ataupun band asal lah. Abang rasa untuk konsep ni abang dengar tak keseluruhan album ni? Tak dengar. Saya respect kalau nak dengar. Sebab kalau saya dengar, saya risau nanti saya akan buat statement yang ada part-part ni macam
perlu dibaiki apa okey, jadi faham. sensitif lah sikit kan. Sebab mungkin penerbit tu tak boleh buat apa atau mungkin kos tu dapat cepat kan. So ramai yang terlibat ni. Jadi saya tak nak lah sampai mungkin ada kecil hati kan. Cuma saya boleh kata salute dan terima kasih kerana memberikan apa saja bakat yang kamu ada. Dan alhamdulillah dapat juga album untuk korang simpan untuk itu kan. Mungkin pergi ramai peminat mereka kan. Saya cuma cakap syukur dan terima kasih. Okay. Alhamdulillah lah untuk ni kan. Lepas tu setelah abang dah slow down sikit kan. Abang slow down. Alhamdulillah tak saya masih bertanya. Tuhan bagi saya tenaga. Melainkan kalau saya macam tak boleh baiki ke. Okay, spare part tak boleh tukar spare part apa. Mungkin saya bersara okey lah tu. Dalam segi muzik dengan penyanyi Bukan slow sebenarnya down, kita tak ada. maksud dia Pasti tak ada keluarkan album. Kiranya macam tu. Okay. Abang ada buat kemunculan kembali pada tahun 2005 dengan album Semangat Zaman. Okay. Yang menggabungkan artis-artis senior juga. Kat sini kita ada poster macam ada Bandiamo, Musme. Semua ni kawan baik-baik ni. Semua kita kenal, semua sayang tetapi jarang jumpa. Kadang setahun 2 tahun memang tak jumpa. Tapi aku jumpa macam dah lama, macam adik-beradik. Ada 2 album kan? Kan betul sih. Okay, dengan konsert sekali kan. So saya nak tanya macam ada tak macam masalah sikit untuk mengumpulkan semua geng-geng abang ni untuk membuat konsert ataupun recording lagu baru ke apa kan? Betul, memang ada. Memang masalah besar bang. Macam saya tutup mulut je lah. Nanti kecoh kan. Jadi mana yang dapat dan datang kan ada yang lambat. Kita tak boleh cakap apa lama-lama kita disiplin. Tak boleh. Kita diam je. Ada masa untuk praktis ada. Kalau dia tak ada masa besok dia sambung balik. Jangan keruhkan keadaan. Jadi pada saya keseronokan sebab kami dapat jumpa lah. Kita tak buat lama daripada 80-an kita jumpa. Bukannya kita tak nak jumpa kan. Masing-masing adik. Yalah macam tu hari Isnin Jumaat saya tak mau diganggu. Saya nak dengan family. So kita janganlah Nes macam mana kita naklah kacau kan. Kita nak cakap tak boleh. Kalau macam saya kat lain. Ini pasal kita nak undang kamu semua sebab hari ni. Jadi dengar dulu kalau kamu setuju. Sedia dengan kawan-kawan ini. Mungkin mana tu ada nak musuh ke. Kalau tak semua biasa je. Macam okey adik-beradik. Jadi senang untuk bekerjasama dengan syarikat, dengan pemuzik. Semua kita boleh pegang. Disiplin je semua okey je. Cuma tak okey tu lah. Bila lawak tu masing-masing tu. Lain lawak dia. Tak pernah tak campur lama. Aku punya lawak kelakar ni. Lawak apa ni? Boyo kan. Kan lain-lain. Jadi tu seronok dia ada perbezaan macam-macam. Saya tengok gambar ni muka ni saya tak nak tengok sebab apa? Nanti ingat dah lama tak jumpa. Tak boleh lah saya ada ni sana. Semua tak free ni. Tu muka sombong tu. Padahal semua okey je. Pernah konsert saya rasa ada pernah buat dekat Zep kan? Ya. Tapi tak semua ada. Tak semua ada kan? Yang semua zaman Tak semua yang semua ada. Oh. Saya yang kat Accept tu semua ada. Semua ada. Abang sendiri pun ada kan? Ada. Oh. Rugi tak ada. Sebab tempat tu tempat baru dan mengatakan satu teknologi yang terkini. Tak perlu nak ada sound-sound daripada luar nak masukkannya. Jadi semua ada dan dia punya tempat tu soundproofing diorang tu memang international standard lah. Macam kita tak dah pakai sampai situ kan. Macam studio rakaman tu dia kena betul-betul ada soundproofing untuk dapatkan sound yang terbaik. Sama je kalau macam Zep ni untuk live, untuk persembahan muzik live, memang siapa yang dapat dengar dia akan puas hati sebab itu adalah satu teknologi yang terbaru. Untuk konsert-konsert yang macam sebelum tu kan dia ada sound system kita sewa dan dia kena ukur berapa jauh yang sound kita nak hantar untuk berapa expectation penonton kan. Jadi itu semua banyak orang tak faham. Tapi technical dia orang kena tahu. Sebab yang macam Zep ni ada satu pengalaman baru lah. Rugi lah kalau kita tak masuk kan. Zep lagi satu. Ada? Sungai Wang. Sungai Plaza tu kan. Ada satu macam Megastar Arena. Ya. Okay. Itu waktu saya dengan tu lah masih plate dengan ada 4 yang tahu. Tak ingat lah. Babylon. Ya. Okay. Selepas album Semangat Zaman tu. Kira untuk macam scene hari ni agak abang rasa rock masih ada tempat lagi tak? Okay, saya mula daripada pertengahan 86 bila keluar album. Masuk dengan Mei 90-an, saya solo pun dalam hari itu. Kalau lagi sampai 2025, saya rasa kalau ikutkan daripada tahun awal 80-an,
saya rasa rock will never die. Itu saya boleh jawab. Betul tak? Cuma Bagi cakap mungkin pasal konsep berbeza lah. Konsep mungkin tak berbeza, cuma penampilan kita berbeza tu. Ada putih atau die. Lagi SYJ pakai wig. Jangan marah bro. Jangan marah bro semua. Tapi kita tahu lah, cuma style juga pasti dia nak rambut panjang. Sekarang ni orang bila show, dia pun terperanjat juga. Waduh, konsert lagi orang undang. Jadi bayangkan 80-an sampai sekarang 20-25. Bermakna dia apa dia? Rock will never die. Sebab itulah perkataan saya daripada dunia rock kan. Tapi kami banggalah sebab kebetulan macam kami semua ni bila mula rock macam saya dengan yang lain-lain angkatan tu, sebenarnya dilahir pada tahun itu. Sebelum tu ada juga rock, tapi dia hard rock tu, macam siapa yang ikut lah. Bila kita sampai metal, yang kita punya sayang tu tahu metal, jadi dia main tu macam wah memang nak pergi. Besar itulah dia punya ni kamu ataupun dia punya ajak nak pergi tengok show ni, kumpulan tu ni artis kan. Cuba panggil lain mungkin kurang sikit lah, tapi itulah tu era tu diorang nak bersama dengan umur Islam. Ada sampai yang pakai seragam kat Penang tu, satu grup ni dia bawa anak dia semua seragam 80-an punya pakaian. Bayangkan rock tau, bukan pakaian macam ini zaman tu tak. Pakaian tu Masuk Alif semua kan. Ya. Itu pun Alif bukan yang original tau, Alif yang buat Thailand. Betul, Alif. Dulu kita pernah dapat yang sponsor ni dikeluarkan oleh satu syarikat ni di tempatan. Sekarang saya lain lah. Janji Alif Janji Alif. Ada satu album solo ni saya tak pasti ya. Siapa solo? Nur Syawal lah. Okey. Nur Syawal tak ada info detail dalam ni, tak ada penerbit, tak ada apa. Tapi lagu memang lagu kerohanian lah. Album ketuhanan lah. Tapi tak ada nasyid lah. Tapi kalau ikut orang cakap pop nasyid pop lah. Nasyid pop lah. Nasyid pop. Ni ada apa kan nasyid rock pun ada. Pernah tengok? Ya. Siapa? Dia buat lagu ketuhanan, tapi dia rock. Metal pula tu? Al-Farabi lah. Al-Farabi band lah. Masya Allah, saya tak ingat nama dah. Mungkin itulah tu. Ada satu ya rasa. Yeah. Untuk album ni tak ada info kat dalam. Tak ada siapa penerbit, tak ada siapa apa tu daripada syarikat rakaman semua. Ciptaan siapa. Sebenarnya album ni siapa yang ini sebenarnya idea saya supaya nak ada semua nak beritahu yang punya saya ada solo album. Padahal banyak yang tak tahu lagu-lagu yang dalam ni. Sebab lagu ni dalam album tu Rock Rohani nama yang asal album tu keluar. Sebab ada masalah company syarikat tu dengan kuasa. Jadi saya masa tu saya terpaksa keluar kerana sebab-sebab yang tertentu yang pertengahkan kes ni ke mahkamah. Jadi saya pun tak diri dan saya serahkan apa saja ini. Nasib baiklah saya pun dah terlepas daripada apa saja yang dianggap macam tertuduh kan. Pasal dia macam ibaratkan terlibat dengan rakyat atau terlibat dengan orang rapat. Jadi saya macam tak nak tahu, biarlah pihak syarikat tu dengan pihak peguam untuk itulah teruskan kes tu lah di mahkamah. Jadi apa yang lagu-lagu tu telah ditarik balik sebab itu semua jadi macam satu syarikat punya masalah. Jadi saya ambil lagu tu, mana saya nyanyi tu, saya muatkan untuk album ni. Tapi semata-mata untuk biar siapa yang tak tahu yang lagu ni boleh dapatkan album ini, Nur Syawal, sebab dia mengandungi lagu-lagu khas untuk Syawal dan Ramadan dan juga ketuhanan dan juga perjalanan hidup sebagai orang Muslim. Semua itu. Apa yang mana saya yang masih boleh dapat lagi album ni? Saya tak ada. Boleh melalui saya lah. Kalau nak lagu yang apa yang ni melalui saya sajalah. Sama lah. Dulu saya beli dengan abang je ni. 15 tahun lepas. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Terima kasih. Bukan senang tu sebab saya buat banyak. Tapi saya dapatlah macam di Pertama Komplek dan juga siapa lagi yang dekat Danau Kutai yang saya bagi dia orang macam consignment lah. Tapi akhirnya tak ada dapat pulangan tu. Jadi nak buat macam mana kan. Ada yang lari dia tutup lah. Tapi Pertama Komplek tu Pertama Kompleks dia orang bayar lah. Pasal ada surat macam lain. Yang lain tu macam kawan-kawan. Tapi kawan-kawan juga hilang. Tapi tak adalah saya nak tuntut apa-apa lah. Cuma usaha tu ada. Diorang pun menolong tapi tak berjaya ke. Sekurang-kurang pun hantarlah balik album tu ataupun wang lah kan. Tapi tak ada pun tak apalah. Rezeki kan. Bang, kita balik pada Rasi Blade lah. Rasi Blade. Abang kembali dengan Rasi Blade. Ada konsert, ada show banyak saya rasa tempat yang show dengan Rasi Blade.
kenapa tiba-tiba abang kembali Rasi Belit, ataupun abang abang rasa aku ni waktu dia aku dah perlu kembali dengan Rasi Belit. Dan show kat mana yang pertama kalau boleh ingat dengan Rasi Belit? Allah, tak ingatlah sebab ada yang kat KL kan, ada yang kat apa Dewan apa dia pakai. Lepas tu apa ni yang Penang berapa kali saya pun tak pastilah. Tapi yang maksudnya itu kan lama saya dah tak berhubung mereka. Tiba-tiba saya macam open lah, macam ada, takkanlah saya cakap tak nak lagi lah. Kesian kan yang part ni, macam mana dapat pendapatan kalau saya cakap tak. Biarlah saya berkorban. Okey, untuk satu malam tu kebetulan saya pun tak ada show pada tu. Saya teruskanlah dengan latihan lagi. Dengan latihan lagi, dengan perjalanan mungkin ke Penang, ke jauh tempat yang jauh. Macam tak berbalik apa yang saya dapat apa ni, mata pencaharian seperti saya buat show solo. Tapi itu sebenarnya saya ingin juga menyampaikan industri ini kecil. Ada peluang tu, bagi peluang pada penonton sebenarnya atau peminat. Dia mungkin rindu kan. Jadi saya nyanyi pun semata-mata bukan kerana duit. Kerana dia adalah adik-adik saya dan saya terpaksa merendahkan diri ataupun tak apalah, terima je. Tak kira lah nak bayar apa pun. Tapi itulah macam kamu kerja banyak ni, saya solo senang pakai pendrive je. Bayangkan. Tapi memang kalau saya orang penyanyi asalnya bersama kumpulan, memang seronok bila menyanyi dengan pemuzik. Yalah. Lain tau. Sebab saya tak nak tarik dia. Sebab saya rindu dengan muzik yang dulu saya naik bersama dengan Rasi Belit. Lain seperti macam ni. Samalah tapi lain. Dia punya apa vibe tu bila saya atas pentas lain. Sebab dah berapa tu saya kita tahu 40 tahun saya. Itu dah 40 tahun tu saya anggapkan itu adalah berterima kasih saya dengan penonton. Sebab bila saya nak sampaikan lagu atau nak akhirkan persembahan, saya selalu menyampaikan terima kasih banyak kerana tak sangka saya masih lagi di atas pentas ni untuk kamu. So sweet of you lah abang. Ya kan, pengalaman tu bukan saya pandai, tapi itulah pengalaman sebenarnya, betul kan? Terima kasih tuan sebab lamanya saya berterima kasih tuan sebab saya masih atas pentas 40 tahun. Saya berharap kamu semua berdoakan lagi 2 tahun Rasi Belit akan berapa tahun? Anniversary 40. Anniversary berapa? 40. Tak, yang sebelum tu kat Singapura tu kita buat anniversary tau. Tak Gilang 40 tahun saya salah. 40. Ya kalau 27 bermakna dia 60, tak salah 50 ke 60. Paling lama tau kumpulan macam mungkin seakan sama lah. Kalau dapat panjang umur semua macam arwah Mang Karen, ramai dah tahu dah meninggal tahun lepas tak silap 2 tahun lepas. Jadi kalau dapat capai yang 2027 kami boleh dapat ni bersama dengan peminat untuk merayakan ini 60 tahun. InsyaAllah bang. Amin insyaAllah. Kalau diberi pilihan kan, kalau May ingin panggil abang kembali untuk buat show ataupun konsert ke, ataupun buat lagu balik kan, abang sudi tak? Sentiasa sudi. Sentiasa sudi bang. Ya. Saya akan support mereka sebab mereka cintai muzik. Kalau mereka seperti macam saya kerana duit, itu terserah. Jadi kalau macam muzik, saya on je bang. Okey, nanti saya bagi tahu Abu. Tak, you organize. Organize. Bayar berapa? Bayar RM10. Sorry. Apa-apa tanya payment dulu lah. Okay. Okey bang, selalunya bila awal-awal menyanyi saya lebih tumpu pada nyanyian rock heavy metal lah. Selalu penyanyi dia akan gunakan tenaga dia selagi boleh, maksud saya high pitch lah. Bila satu masa bila umur dah meningkat dia akan jadi masalah untuk menyanyikan lagu-lagu asal. Sebenarnya satu dunia pun ada masalah yang lagu-lagu yang tinggi bila satu masa peringkat dia dah ni kan. Abang juga ada masalah yang abang dapat rasa agak masalah untuk nyanyikan lagu-lagu yang tinggi Bukan saja tinggi tau. Sebenarnya lagu ciptaan saya sendiri atau kadang-kadang nak nyanyi lagu tu pun saya lupa. Bukan sangat tinggi. Bukan sangat tinggi tau. Okey, ini fakta. Siapa nak gelakkan ke, nak kutuk saya ke, tak kisahlah. Sebab bila kamu dalam keadaan saya, prompter dia prompter. Kalau konsep ada prompter boleh. Janganlah pecah lubang. Penonton ramai tak tahu. Tapi sebenarnya gitulah berlakunya kalau ada prompter. Selamat kita tak dapat satu tekanan untuk ingatkan kepada dia. Lagi-lagi yang macam yang isu TV yang dengan kan. Saya pun terpaksa lama. Tak risau, tak payah hafal. Cuma hayati je penting.
Jadi sebenarnya ni apa tadi soalannya, saya boleh mengatakan apa tu? Apa yang tadi? Pasal bila waktu tenaga masih ada, muda, selalu banyak macam penyanyi akan gunakan dia yang mampu lah. Semua macam itu. Kami dah diberikan satu tunjukkan oleh orang lama, sebab bila kita tak larat lah kata kan, kita jangan paksa, sebab masalah yang kan jadi kita dah berumur, nanti kena buasil lah lagi parah. Jadi sebaik-baiknya jagalah diri baik-baik, semana tenaga suara tu kalau boleh turunkan untuk selesa, teruskan. Macam saya pernah dengar sebenarnya kawan saya nak bersara. Saya tak nak sebut siapa dia lah, tapi dia pernah cerita pada umum lah. Tapi dia cakap dia nak bersara. Saya call dia bagi tahu kan, tahu tak anda, cakap anda, tahu tak kita sebagai penyanyi ataupun muzik tak ada persaraan. Atau kalau orang yang kerja yang kerja apa, pencen, kita tak ada pencen. Hidup kita PCPF kita kan, di KWSP tiada. Jadi kita kena jaga kita punya keuangan simpanan ke apa kan. Jadi kita tak ada persaraan. So bila kamu sihat, boleh lagi nyanyi, tak ada sakit apa yang kronik apa, you kena nyanyi. Sebab apa? You adalah satu khalifah. Kerana dia menyampaikan satu mesej dalam lagu. So ia diamanahkan untuk gunakan suara untuk pada rakyat atau pada akan datang ni, supaya ingat mungkin dia satu pelajaran untuk kamu punya lagu. Jadi tak boleh bersara. Dia lepas tu je besok dari show kena nyanyi. Orang tak mesti wah aku tak bisa ni. Tahankanlah supaya tak sampai suara apa. Praktis buat apa yang mampu. Apa yang mampu itu yang penting. Janji you menonton sama orang dengar, "Oi, sama suara." Alhamdulillah. Mesti bersyukur, terima kasih dengan penonton. Itu je. Jangan bersara. You tak berhak untuk bersara. Melainkan you dah belagak dah kami bersara. Come on lah. Orang panggil nak nyanyi, wah action dah kaya. Tapi orang lama yang kat Eropah macam apa, David Coverdale, siapa lagi? Yang nampak macam boleh ke dia? Boleh. Mungkinlah diorang ada kekayaan, diorang ada dia punya personal trainer. Ada lah saya tengok, wah trainer dia. Tapi bila buat persembahan, luar biasa lah orang ni. Jadi nampak luar biasa, padahal tak dia usaha, dia exercise, dia dapatkan tenaga bukan seperti dulu, tapi dia mampu untuk memberikan persembahan terbaik untuk penonton. David Coverdale. Betul. Lagi menyanyi saya rasa bukan untuk penyanyi itu sendiri, untuk orang yang masih nak tengok. Betul. Ya, betul. Masih ada yang nak tengok, masih ada yang rindu. Memang ramai yang masih rindu nak tengok kan. Seperti mana saya dapat tahu, saya belajar sambil perjalanan saya, kehidupan saya dalam muzik ni. Kalau Indonesia ni macam kita tahu, santapan mereka keseluruhan Indonesia tu adalah muzik. Dan suka sangat sebab dah lama diorang dengar dandut, diorang akan nak dandut je. Jadi artis ni ambil kesempatan lah yang muda kan ni. Jadi itu kita tak ada kat sini. Ada artis baru, yang lama semua buat bodoh. Kat sana tak. Lagi kat Inggeris saya pernah pergi kedai muzik. Ada seorang ni, orang Eropah tapi di luar negara. Dia tanya apa? Lagu-lagu Elvis. So saya sempat tanya, why kenapa kamu datang sini nak cari lagu Elvis? Saya minat gila. Orang lama ingat pada orang lama dia. Betul. Zaman dia. Dia masih cari macam mungkin rosak ke ada bencana. Dia nak balik, dia nak simpan satu treasure kan, satu. Dia nak simpan lah. Itu betul-betul peminat. Sini tak ada. Aku dah minat kau dah 10 tahun dah. Ni artis baru. Aku minat dia pula. Dia tak ada macam support dari sana. Ke sana lain tau. Macam Indonesia sama. Dia akan support. Fanatik ya bang. Macam ni pun baru-baru je. Macam ni dia TV station tu sendiri dapatkan macam fan club untuk artis ni. Dia tak ada masa ataupun dia tak tahu, tapi dia ada kan. Jadi bila dia nak ni, saya ada fan club je. Bukan dia yang buat. TV station tu yang buat untuk dapatkan vibe untuk dia punya ni. Artis ni lain. Tahu tak yang satu TV punya program ni kan, dia ada fan ni mesti. Padahal bukan artis tu buat. Mungkin yang top dia mungkin mampu untuk dapatkan fan ni, kumpul tak macam mana dia boleh mampu tu saya tak tahu. Tapi dia ada fan. Mana pergi on support dia. Bukan setakat beli album tu. Tapi di mana-mana dia show dia akan pergi. Jadi macam susah dapat tu. Tapi di Eropah di mana, kenapa beratus-ratus ribu datang untuk show dia? Sebab minat tu bila dia suka daripada mula tu sampai akhir dia akan ikut. Sini tak dapat. Tahun 2020 abang pernah menyertai satu program TV. Penyanyi lama, penyanyi yang
dah lama tak muncul, dah lama tak keluar. Dan ada pendapat bila muncul dalam program macam tu, dia boleh mengembalikan penyanyi lama yang dah lama tak muncul apa tu dalam industri kan. Tapi ada berpendapat program macam itu dia akan menjatuhkan ataupun merendahkan penyanyi-penyanyi lama, mungkin dah tak sebagus daripada awal-awal dia menyanyi. Saya nak tahu kenapa abang sudi untuk menyertai program tu. Dia mula daripada episod yang sebelum 2-3 kali mereka mengundang saya tolak. Sebab saya kata bukan saya tak nak masuk. Sebab ada lagi ramai seangkatan saya artis ni, boleh lagi kenapa tak tunjukkan mereka. Sedangkan saya waktu itu pun setiap minggu ataupun sekurang-kurangnya alhamdulillah saya banyak show. Jadi gunakanlah yang kamu mungkin tahu artis ni tak ada show ke apa ke atau kurang popular ke apa, take orang untuk dapatkan platform tu. Macam saya waktu tu berapa saya dapat platform, alhamdulillah saya ada show, bukan saya nak tolak. Bagilah peluang yang lain, mungkin orang boleh pergi lagi. Kalau orang tak ada, tinggal cakap yang berita. Sampai yang ketiga ke apa, ke keempat tak ingat, dia undang ni tapi bukan yang stesen TV tu, tapi dia gunakan orang tengah, ejen. Tadi bila saya sebut syarat saya, terus automatik terima. Saya pun wah tinggi betul, saya minta dia boleh terima. Dan syarat-syarat saya dia orang terima juga. Tapi sepatutnya yang sepatutnya berlaku, yang saya agak macam kecewa, tapi saya tak ada akan buat satu tindakan sebab tak apalah, aku bukan besar macam korang besar. Boleh challenge, saya ada pihak-pihak yang boleh bantu saya, tapi saya dah malas lah. Sebab saya tahu pasal bila saya masuk dalam program rancangan TV itu, saya dapati banyak political advantages dalam itu. Sebenarnya bukan syarikat TV itu yang betul-betul nak itu berjaya. Sebenarnya orang yang kuat dalam keseluruhan itu nak dia berjaya. Saya tak nak sebut sebab tak elok lah. Jadi ada political reason kat situ dalam tu. Jadi macam-macam berlaku, saya pun tak apalah, saya bukan nak aibkan siapa pun. Tapi itulah lumrah yang berlaku setiap episod. Diorang buat macam gitu. Fine. Jadi yang sedih je bila diorang tahu saya punya attack atau diorang attack saya, agak payah sebab perjanjian patutnya sampai final tapi tak. Jadi ada dah pulakan dan saya boleh challenge orang. Diorang tak berani. Bukan tak berani, macam diorang tak buat. Jadi pun saya tak apalah. Sekurang-kurangnya pun saya sampai quarter final. Sepatutnya sampai habis. Jadi tak apalah. Itu yang korang boleh, mungkin korang tak nak bayar ke apa. Itu yang saya TV, tapi yang sponsor tu pun bagi saya. Kalau wang tunai dia direct, tak melalui yang stesen TV. Jadi itulah apa yang berlaku. Sebenarnya saya bukan nak target pasal apa orang nak ini. Sebenarnya apa yang sebelum tu, lain artis yang setuju masuk, tak ada offer je gitu. Saya tolak sampai yang keempat tu dia datang lagi offer lagi. Saya cakap okey, saya setuju terus. Tinggi daripada yang mula, yang kedua, ketiga. Setuju. Saya fikir, wah, kenapa ya? They want me because something. Dia something. Tapi ada pihak yang tak suka. Dia something juga tu. Okay, fine. Kita fight lah. Fight pada tak bagi nampak lah kebukaan tu. Ada satu part macam ada pihak kuasa tak tahan. Kalau dia nyanyi, kita akan tanggap atau buat tindakan. Saya cakap, whatever. Itu bukan tanggungjawab saya. Itu yang mengendalikan program tu. Masalah tau. Jadi saya pun apalah. Tapi okey, macam ada politikal membantu, jadi masalah. Kan saya sakit. Padahal ada sisi sebaliknya. Saya terpaksa lakonkan. Ada perasan tak? Ada episod saya tak masuk. Tapi tetap dalam kedudukan tu saya masih di situ. Lepas tu anytime boleh tu boleh. Tapi ada ikut syarat saya, ada macam berani tak berani. Bukan saya jahat, tapi itulah. Katakan kita okey tapi wah, rugi besar. Bukan saya ke? Cerita pasal yang satu video tu yang abang cerita tadi, ada juga satu video yang viral tu. Mungkin abang tahu kan. Dalam seperti kesihatan kurang baik. Apa tu apa komen abang yang pasal video tu? Saya pun ada tengok juga. Masalahnya saya ni sakit, cuma susah nak terangkan. Oleh kerana berlakunya satu undangan ataupun birthday saya, orang buat special event, dan sayangnya satu segmen yang video harusnya nak
nak di apa viral ataupun itu jadikan satu controversial bagi saya. Saya tak sentuh saya tak macam apa melata ataupun nak apa ni apa balas balik apa kan. Saya tak perlu pasal nak cerita pun panjang, nak percaya tak percaya itu terserah korang juga, tapi akhirnya pun macam saya tak ada nilainya lah, so tak payahlah. Sebabnya kerana saya benar-benar sakit dan saya terpaksa menjalani kisah kita. Waktu orang ingat saya okey, tapi terpaksa lah gitu. Tapi macam tak siap sebab keadaan era sekarang ni. Saya nampak macam sesiapa pun, tak kira saya ke siapa, dia boleh kutuk you anytime. Dia don't care. Dia tak ada macam humanity, tak rasa macam okey, elok kata elok untuk mengaibkan orang ke atau nak bagi satu statement. Tapi macam tak boleh dikawal. Jadi saya rasa tak perlu. Ramai kawan dan juga saya lebih baik berdiam nak buat tindak. Supaya saya cakap tak payahlah, diam. Sebab kalau kita diam, bukan kita nak sembunyikan sesuatu. Tak perlu. Kalau nak sembunyikan dan nak terangkan, panjang, saya penat. Yalah. Itu saja kamu dapat dengar, tapi apa yang saya dapat? Tak dapat apa-apa pun. Apa yang kamu dapat? Puas hati. Untuk apa bila you puas hati tapi engkau telah mengaitkan atau engkau menggunakan apa saja yang nak bagi statement atau nak tuduh ke atau apa-apa saja cakap ni supaya kau dapat pendengaran atau mungkin kau lagi hebat. Adakah itu yang punya target? Ataupun itu kan untuk pengajaran untuk pendengar ataupun saya rasa macam lah. Ini era ni macam berhati-hati lah. Sebab saya buat salah pun kamu pun nak buat salah. Dia ni buat betul pun betul ke buat betul. Jadi persoalan tu tak akan habis dia jawapan dia. Pada saya macam kalau benda tu bukan, kalau kau cakap bukan, orang cakap tak, jadi tak payahlah kau nak apa melata ke atau nak stand right ke apa. Susah. Nak stand right melainkan ini adalah akibatkan keluarga ataupun nama-nama buruk pada ibu bapa. Itu kena pertegakkan lah. Tapi kalau macam benda yang tak perlu ni, tak payah layan lah bang. Tak payah layan. Ada sekarang saya pun terpanjat tu, artis dengan keluarga boleh macam nak balikan untuk apa? You boleh cerita masalah you dengan umum. Lu cakap ni peminat lah, tapi pribadi buat apa? Nak bom bukan benda tu kan. Ingatlah benda tu adalah pribadi, tak boleh kongsi. Okey. Apa yang saya tahu lah juga abang kan. Abang seorang orang kata apa, pengumpul barang-barang antik. Abang suka barang-barang antik. So dulu ada berlakunya banjir besar. So macam mana barang tu? Masih boleh pakai ke ataupun buang ke macam mana? Barang antik ni kan barang lama. Barang lama. Ini baru je tapi benda tu masih boleh. Cuma kalau dia hanyut ke apa tak boleh buat apa. Tapi yang merosak biasanya peninggalan yang saya hidup sama macam album semua habis. Habis juga sayang. Ya koleksi lama-lama 30-40 tahun kan. Saya nampak poster tu macam saya punya. yang lagi hanyut kan. Yang ni ada saing, abang punya tak ada saing tau. Ini semua tak ada lah. Saya satu pun tak ada album. Jadi macam boleh dapatkan lah. Boleh, cuma saya macam alah. Setiap kali kalau tak ada je kabel. Macam speaker saya tengok semua rosak kan. Habis kan? Habis. Yang tu agak tragis juga. Maksud keluar berita yang abang duduk atas bumbung 2 hari kan. 2 hari macam mana bang? 2 hari atas bumbung. Masa redo lah, itu pengajaran untuk saya. Tapi mungkin orang nampak pun biasa. Tapi saya pun nampak macam dulu pun orang kena banjir macam biasa. Tapi bila saya kena, baru saya tahu, inilah banyak kesilapan manusia. Termasuk saya lah. Jadi kita kena beringat lah, itu je. Rumah tu sekarang abang tinggal dengan anak lelaki? Macam mana? Rumah tu sekarang abang tinggal dengan anak? Dia sekarang ada kat Malaysia kan? Dah balik dah. Masih lah, rumah tu kira persediaan untuk dia lah. Dengan suami dia, dengan isteri, sorry. Isteri. Oh, dah kahwin? Dah kahwin. Oh, dah ada menantu lah. Saya tunggu nak jadi datuk. Kawan-kawan saya semua dah jadi datuk. Saya pun nak jadi datuk juga. Okey, untuk apa datuk? Sekarang aktiviti kita nak tahu aktiviti sekarang dengan abang, rasa abang masih semangat lagi tak nak tulis lagu, nak buat lagu, nak rakam lagu baru? Masih ada tak passion tu? Saya rasa macam tak ada, tapi saya harap ada. Sebab era tu dah berbeza segi apa tau? Segi teknologi ataupun perkembangan muzik industri dah jauh beza. Syarikat rakaman syarikat muzik ni international semua dah tutup. Yang ada cuma ada yang tempatan. Yang tempatan pun memilih. Jadi macam yang lama dah tak akan ambil, dia akan suka baru. Sebab apa? Baru ni akan membentukkan sesuatu untuk orang Gen Z sekarang. Jadi macam tak ada pasaran. Macam
Dulu saya hidup sekiranya album tu berjaya. Sekarang alamak, nak buat album jual-jual tak ada. Pasal digital punya industri dah tak ada. Sebabnya teknologi tu diambil oleh orang yang lebih hebat. Dia boleh download, katanya download lagu. Jadi macam mana nak jual? Tak boleh jual. Jadi yang di international, dia orang menggunakan macam akses, kena beli, kena tu banyak. Macam mana nak dapat lagu tu? Yang betul-betul yang minat tu dia akan sanggup bayar, dia nak simpan kan. Tapi tak macam dulu lah. Ini album kalau beli, saya terima kasih. Tapi kamu beli ni untuk simpan. Jangan buang, jangan bagi orang. Rosak. Macam kaset boleh rosak kan. Ya. CD tu lagu simpan betul. Pas CD kaset saya dah 40 tahun pun masih boleh. Pasal dia kan pakai magnet kan yang kaset. Lagi satu macam sekarang dah tak banyak orang buat full album, tapi ada sebenarnya, masih ada. Saya pernah ada yang buat di rumah sendiri dengan komputer yang ada macam PC kan. Tapi dia tak dapat macam pengalaman yang kami lalui di studio yang betul-betul boleh dapatkan muzik dengan teknologi ataupun alat-alat ataupun apa dipanggil di dalam ruang-ruang untuk rakaman. Diorang tak dapat ni. Sebab ini semua ada makna ni. Dia ada mathematical yang nampak ni. Kenapa dia buat ini ada kotak-kotak ini kan berlainan saiz. Itu kan berlainan saiz, itu nampakkan cantik, tapi sebenarnya itu ada suatu kerja dia untuk kemahuan muzik yang kita nak dengar. Itu macam ada faham tak faham? Ya betul. Lagi sekarang platform untuk dengar muzik tak macam dulu lagi. Dulu saya rasa setiap rumah mesti ada audio system, mini kompo, CD player, kaset player. Saya rasa sekarang lalu kawasan perumahan, kita dah tak dengar lagi orang pasang lagu. Okey, saya nak tanya pada host kita yang Gen Z ni. Gen Z lagi. Gen Z lagi. Saya nak tahu. Saya lupa nama dia. Dia je. Okay. Sumber awak dengar lagu. Kalau dulu kita main kaset, CD player. Sekarang awak dengar lagu yang saya tahu melalui handphone kah? Ya betul, handphone. Kita subscribe ke ataupun kita langgar dekat Spotify. Sekarang sebutan apa dipanggil apa? Muat turun ni lagu. Ya, muat lah, download je kalau nak ni. Lepas tu macam audio system daripada handphone, speaker macam itu je. Kalau nak kuat, nak vibe dalam satu tempat tu, rumah ke bilik ke, pakai speaker lah. Kalau tak, guna phone je. Tak ada lah macam speaker pun sekarang ada yang wireless, boleh bluetooth. Memang banyak semua gunakan bluetooth kan. Tapi dia punya dia punya kualiti dia. Kualiti atau kuatnya speaker tu. Dia tengok pada bilik macam studio dia besar atau dewan lagi besar kan. Betul. Jadi macam dia punya ukuran bacaan untuk untuk speaker kan dia kalau ada ohm tu kan. Kali tak semestinya kita dalam kereta nak pakai yang besar punya, pecah pula. Tapi untuk saya masih suka yang analog aja. Saya masih ada audio system. Lepas tu itu yang sedihnya orang tak dapat pengalaman tu. Ya, tapi sebenarnya masih ada collector. Kat Malaysia memang masih ramai. Saya masih ada turntable hitam. Itu analog lah. Nanti satu hari nak dengar, tak pernah tengok kan, piring berpusing boleh keluar bunyi tu. Sampai kita masih ada lagi. Dia ada telefon boleh datang rumah dia. Itulah boleh datang. Macam bunyi dia lain tu, bunyi dia. Analog dia lain bunyi dia. Nanti dengar yang digital, lain bersih je. Okey abang, terima kasih abang. Sama-sama. Tapi suka. Alamak, saya tak nak balik. Boleh betul kita buat episod yang seterusnya pula bang. Mana tahu kita boleh buat. Mana tahu boleh buat sampai 10 episod. Okay, thank you again abang sudi join kami untuk dekat Showline Studio ni dalam podcast Skrip Kosong. Terima kasih. Saya pun macam pertama kali untuk diundang. Terima kasih. Cuma nak tanya jugalah dia aja. Mesti nak tahu kan apa pendapat kamu dengan pengalaman hari ini untuk bersama saya dengan Wan. Cik saya interview dia. Abang pula interview. Nak tahu juga, orang pun tak tahu siapa dia ajar. Bagi tahu lah. Saya tanya ni. Macam mana bang? Sorry bang. Sebenarnya nak tahu. Ni dah macam akhir lah kan. Di akhir. So sedih. Jadi cuma tanya je lah. Bagaimana kalau saya tanya dia. Tanya dia aja. Dia aja tau. Dia, saya tanyanya bagaimana pengalaman kamu, perasaan kamu bila diundang bersama dengan Wan, dengan saya sini pula first time. Perasaan macam mana? Saya pun sebenarnya first time bang. First time ni dapat pula temu bual abang legend. Masih. Gementar tu nervous mesti ada. So minta maaf viewers. Abang juga kalau saya ada salah kata ke apa, tersilap kata kan. Thank you juga abang Wei
kerana sudi untuk partner dengan saya dalam podcast ni. Ni kawan saya lama tau. Saya patut berterima kasih ya. Oh, sama-sama, terima kasih. Untuk saya sebenarnya acara Sangat Podcast, kita berkongsi dengan tetamu pengalaman semua, sebenarnya bukannya untuk saya, untuk sebenarnya untuk mungkin ramai yang nak tahu apa aktiviti tetamu kita. Ya, ini satu kesempatan yang teknologi ni jadikan orang cakap podcast semua fikir. Saya pun sendiri punya podcast. Jadi bila ada pengalaman ni, mungkin yang di sana tu yang follow Wan ni akan tahu apa di podcast, apa dia cerita yang di mana kerja berat ni, pasal dia akan dapatkan isi cerita-cerita mungkin lain. Bukan senang tau. Siapa nak edian podcast, pandai-pandai. Dan terima kasih juga sponsor martabak kita hari ni. Sponsor masih. Martabak Kulili ya. Dah try tak bang? Dah. Sedap bang. Hampir nak habis, tapi jangan nanti balik kita dapat. Penutup bang, saya yang ni memang saya kena minta izin. Kalau abang sudi kita dapat jam 1-2 lagu. Oh lama ya ke? Saya tak bersedia ni. Tak bersedia. Anda bagaimana? Tak apa. Bersedia. Saya Gen Z. Bersedia. Julah kamu nak tunggu je lah. Saya nak dengar live. Alamak, untung aku dah. Saya nak buat podcast jugalah. Okay guys, jangan lupa subscribe and like kalau korang suka dengan podcast kali ni. So rajin-rajinlah komen untuk next siapa. Korang boleh komen next korang nak siapa. Mana tahu kita orang boleh bawa kan. Okay, alright. Jom kita tengok abang Yan Zain nyanyi lagu. Semua tepukan untuk dia je, untuk Wan, untuk saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Alright. Dengarkan nyanyi je.